Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lepaskanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih bagi rasa bersyukurnya kami kepada yang dihormati Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh atas kesediaan Al-Fadil Ustaz untuk bersama menjayakan program kuliah duha kita pada pagi ini. Yang berusaha Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengerusi Gemenur Iman, Barisan Tadbir Urus Gemenur Iman yang telah bermujahadah untuk menjayakan dan menganjurkan program dan memastikan kuliah berjalan lancar. Tak dilupakan dan dialu-alukan penginfak istiqamah dan khususnya pencinta ilmu yang telah menjadi asbab penganjuran program di Gemenur Iman ini. Alhamdulillah, dengan limpahan dan kasih sayang Allah yang sangat luas, perbendaharaannya yang tiada had, kita semua terpilih hadir dan mengimarahkan program atau kuliah pada tahun ini. Pada hari ini, pada 25 Mac bersamaan dengan 14 Ramadan 1445, bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin Muhammad Saleh untuk meneruskan pengajian kitab Hikam Jawi kita. Baiklah, untuk masa yang berharga ni, kita teruskan dengan membuka majlis dengan bacaan Ummul Quran yang akan dipimpin dengan Al-Fadil, yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Ustaz Ilin Aminin. Dan seterusnya, terus memuluskan halaqah ilmu kita pada pagi yang barakah lagi berbahagia ini. Falyatafadhal maskura Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan sihat. Alhamdulillah. Ya Allah. Jumpa-jumpa dah puasa. Hari ni berapa bulan lagi ni? Berapa Ramadan lah maksud saya? 14 Ramadan Ustaz, insyaAllah. 14 Ya Allah Rabbi. Baru sudah. Itulah luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 Ramadan. Itulah uniknya Ramadan. Tarikh diingat dengan begitu tepat dan pantas. Kalau tanya bulan yang lain, hari ni berapa Jamadil Akhir? Jamal. Hari ni Jamal Abdillah kata dia. Kalau tanya bulan yang lain lah. Tapi kalau tanya hari ni, Ramadan insyaAllah. Berapa hari ni? 2 Ramadan. Berapa hari ni? 10 Ramadan. Berapa hari ni? 14 Ramadan. Dah 2 minggu kita puasa. Dan yang lagi unik ialah semakin nak berakhir Ramadan, semakin kuat pula. Kuat ingatannya. Semakin kuat ingat. 28, 29 insyaAllah tak silap. Yang kedua, uniknya Ramadan ni, waktu maghrib diingat dengan tepat tu. Hari ni maghrib kau apa? Hari ni berapa kau apa Ustaz? Hari ni maghrib. Hari ni 7.16. Salah Ustaz. 7.15 setengah. Setengah pun kira juga. Nak cerita tepatnya tu. Tu uniknya bulan Ramadan. Tapi tak apalah. Itu sebagai satu latihan. Sebagai satu kita sebut madrasah Ramadan. Kerana Ramadan ni terbukti ramai orang-orang soleh bila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, bila dia keluar, dia menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik. Dan kita insya-Allah masuk dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita pun juga menjadi yang lebih baik.
Siapa yang fizikalnya sehat, maknanya tak ada sakit-sakit lutut, tak ada sakit-sakit pinggang, ataupun maknanya ada kemudahan untuk bergerak, kita tanam azam daripada bermula 14 Ramadan ni, kita tanam azam. Mudah-mudahan insya-Allah kita adalah orang yang menghidupkan 10 akhir Ramadan nanti insya-Allah. Azam dulu. Nyawa tak tahu sampai tak sampai ni. Mungkin kita meninggal esok, mungkin minggu depan kita dah tak ada di alam dunia ni. Tapi kita pasang dulu niat-niat yang baik. An-niyat as-salihah. Niat-niat yang baik. Nanwi an-niyatis salihah. Kita sama-sama berniat dengan niat-niat yang baik. Kalau dalam sejarah siapa ingat? Rasulullah itu dikurniakan. Namanya dapat berpuasa sebulan Ramadan ni berapa kali dalam hidup. Hari itu kita dah belajar kan. Nabi dapat berapa kali dalam hidup puasa yang sebulan di bulan Ramadan. Sebab dalam sejarah ketika di Mekah, umur Nabi wafat, Rasulullah batas umurnya sampai berapa? Umur di dunia 63 kan? 63. Diutus sebagai Rasul kira-kira umur baginda 40. Nabi 13 tahun di Mekah secara umum. Kemudian Rasulullah 10 tahun di Madinah. Masa diwajibkan puasa bulan Ramadan itu dikatakan bukan di Mekah. Maknanya ketika di Mekah sahabat Nabi belum ada namanya praktikal puasa sebulan Ramadan tu belum ada. Tapi Nabi sendiri wallahu a'lam. Dia dikatakan baginda Nabi dia ada puasa dia sendiri sebagai seorang Nabi. Tapi belum disyariatkan, belum diwahyukan untuk umat Islam. Tapi yang puasa sebulan yang macam kita puasa ni, Rasulullah dan umat Islam ketika itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi maknanya Nabi puasa berapa kali? Tahun kedua Hijrah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. 10 tahun, lepas tu tahun ke-11 Rabiul Awal wafat. Tahun pertama, kedua Hijrah, ketiga Hijrah, keempat Hijrah, kelima, ke-6, ke-7, 8, 9, 10. Kira-kira 9 kali. 9 kalilah Nabi menemui sebulan Ramadan tu. Baik. 9 kali tu, walaupun 9 kali, tapi boleh dikatakan bahawa ke-99 Ramadan tu, Nabi mengkhususkan 10 akhir Ramadan tu, Nabi letakkan jiwanya, Nabi letakkan komitmennya, Rasulullah letakkan jasadnya yang mulia itu, Rasulullah letakkan diri dia di satu tempat. Nama tempat tu ialah masjid. Nabi tempatkan di situ. Jadi persoalannya sekarang ialah kita yang dalam Google Meet pagi ni dah berapa kali jumpa Ramadan? Saya nak tahu juga. Allah dah bagi kita berapa kali Ramadan? Dah berapa kali Ramadan? Ada yang dah kita kira agak-agak dengan umur balik lah. Dengan umur balik kita lah. Kalau yang masa kecil ialah, tapi yang umur balik. Kalau ada yang dulu balik 12 tahun, sekarang 52. Contoh. Kira-kira dah 40 kali tu. Kalau yang kata contoh dah 50 kali. Ada tak yang 50 kali, yang 40 kali tu, yang 30 kali tu? Kita memberi fokus semata-mata urusan masjid pada 10 akhir Ramadan tu. 10 akhir Ramadan. Sekali je. Ada tak yang sekali aja? Sekali bila kita tengok kan? Macam tak ada. Contoh. Bila kita ada, kenapa kita nak sampai bila lagi kita nak Kita nak tangguh lagi bila? Allah dah bagi tiap-tiap tahun, satu tahun ke 1 tahun kan? Jadi kita tangguh. Kita kata nantilah, kita buat nanti bila kita dah pencen lah. Kita kata sekarang sibuk nanti bila anak dah besar lah. Sekarang anak dah besar nanti bila ada cucu lah. Nanti bila cucu nanti kita kata nantilah bila dah pindah rumah lah. Sebab rumah yang baru tu nanti dekat sikit dengan masjid. Nantilah
Apa kita gini. Akhirnya nanti apa? Akhirnya wallahu alam. Itulah. Jadi kita sebab itu tajuk kita muka surat 41 ni jangan bertangguh dalam amal. Itu mukadimah dia ni cerita ni. Tajuk kita hari ni ialah apa? Jangan bertangguh dalam amalan. Dalam beramal ni sebaik-baiknya kita jangan bertangguh. Apa saja amalan yang baik yang mampu kita laksanakan pada saat dan ketika ini, kita laksanakan sebaik-baik mungkin. Kalau dalam Al-Quran tu disebutkan fastabiqul khairat. Fastabiqu tu maknanya ialah bersegeralah kamu. Bergesa-gesalah kamu. Gesa tu maknanya bukan menggesa tapi dan bukan tergesa-gesa, bukan. Bergesa tu maknanya bersegeralah, bertindak pantaslah. Cepatlah bertindak. Dalam apa? Fastabiqu apa? Al-khairat. Dalam berbuat kebaikan. Apa kebaikan hari ini yang kita boleh buat? Hari ini kita buat. Hari ini. Saya hari ini ada kebaikan yang tengah saya plan nak buat ni. Kejap lagi saya ada urusan sikit pagi dekat satu pejabat kawan saya. Dan kemudian daripada tu saya nak pergi cari daging lembu. Nak pergi cari apa? Daging lembu. Dah pesan kat saya, dah pakat semalam telefon dengan kawan tu. Sebab bukan nak beli daging lembu tu. Sebab kalau boleh saya malas lah nak pada 10 akhir yang malam tu nak sibuk pergi pasar, nak sibuk apa? Cari-cari benda lah. Yelah, kita nak meraihkan. Tapi yang saya nak beli, nak pergi tengok, nak beli ni sebenarnya untuk rumah apa orang tua saya. Jadi saya nak pergi dulu, nak tengok dulu, nak tempah dulu, nak setkan apa semua dulu. Jadi nanti pada nak dekat-dekat dengan malam-malam raya 3-4 hari tu orang tengah nak sibuk ke pasar apa semua. Kalau boleh lah, saya mohon. Tapi tak tahu kan, takdir Allah ke depan tak tahu. Kalau boleh malam-malam tu malas kita tak perlulah, bukan malas, kita nak meraihkan tetamu juga, perlu masak-masak juga. Tapi kalau boleh malam-malam tu kita nak meminimumkan selagi mana kita tak perlu pergi ke tempat selain masjid. Walaupun pasar tu taklah salah. Kalau boleh kita nak ni. Jadi dah tahu apa semua, okey dah, settle. 10 akhir malam, kita nak fokus kepada hal-hal yang demikian. Jadi oleh kerana amalan menempah tu boleh dilakukan sekarang, pagi ni pun boleh buat, maka kita jangan tangguhlah, jangan bawa nanti kalau boleh masa dekat. Malam 27, masa itulah cari, esok orang cari apa? Malam 29, masa itulah cari ayam. Allah, tak best lah. Bukan salah cari ayam tu. Tapi nak beri keutamaan kepada apa yang seeloknya kita utamakan. Sebab kita dah bertangguh banyak, jadi sayang. Baik, sekarang kita tengok muka surat 41. Apa tajuk dia? Jangan bertangguh dalam beramal. Jangan bertangguh. Kita tengok sama-sama insya-Allah. Apa kata pengarang? Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata pengarang, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Diterjemahkan, memindahkan engkau, memindahkan kat sini atas maksud menangguhkan. Maknanya amalan tu patut buat pada contoh ni contoh dulu. Patutnya buat pukul 8 pagi ni, tapi dia pindahkan. Dia pindahkan, nantilah kita buat pukul 2 petang lah. Ataupun nantilah kita buat pukul 8 malam lah. Itu kan maknanya kita pindahkan waktu tu. Jadi dalam istilah kita ni menangguhkan lah, melewatkan ataupun melambatkan. Jadi kat situ memindahkan. Boleh saja. Tapi nak buat catatan tepi untuk senang nak faham, boleh je. Menangguhkan engkau dengan makna engkau kalau menangguhkan akan segala amalan, segala amal, kau tangguhkan segala amalan itu atas diperolehi selesai. Dalam bahasa Arab tu dia sebenarnya faragh. Faragh ni maknanya lapang masa. Lapang masa.
Kalau kita tangguhkan satu-satu amalan dengan maksud nantilah bila lapang. Apa kita nak cakap situ? Apabila engkau menangguhkan segala amalan untuk menunggu masa lapang. Atas diperolehi selesai itu maknanya untuk tunggu lapang, untuk tunggu free, untuk tunggu itu yang saya sebut tadi contoh. Kita tangguh nantilah tunggu tu. Itu adalah setengah. Iaitu setengah tu maknanya itu adalah sebahagian daripada kurangnya akal pada dirimu. Kat situ disebut kurang akal segala dirimu. Kalau kita sebut bahasa ayat penuhnya, ialah perbuatan engkau menangguh-nangguhkan amalan hanya kerana nak menunggu waktu lapang, itu adalah sebahagian daripada tanda kurangnya akal pada dirimu. Itu maksudnya gitulah. Kat situ macam itulah cerita dia. Yakni, apa kata pengarang? Apabila ada hamba itu talbis tu maknanya keliru lah kita sebut. Pada sesuatu hal daripada segala hal dunianya. Dia keliru ataupun dia terpukau, tertipu, terkeliru, tertipu, terpedaya. Senang cerita, terpedaya. Apabila satu orang hamba itu dia terpedaya pada satu hal daripada hal-hal dunianya, dan adalah baginya itu dalam segala hal itu isytighal. Bagi dia dalam segala hal dunia tu dia jadi isytighal, dia jadi sibuk, dia jadi busy. Yang menegah dia, sibuk yang menghalang dia, sibuk yang menyekat dia daripada apa? Daripada segala amalan-amalan yang soleh, daripada segala pekerjaan akhirat. Bila berlaku benda tu, sampai situ koma. Bahasa mudah saya gini, apabila satu orang itu dah mula terpedaya dengan perkara-perkara dan kesibukan dunia, lalu dia pun mula sibuk dalam setiap satu hal kepada satu hal kepada satu hal kepada satu hal dunia, dan dia itu dengan kesibukan itu dah mula menegah dia, menghalang dia, menyekat dia daripada melaksanakan apa-apa amalan dan kebaikan-kebaikan akhirat. Dan sambung kat situ, memindahkan yang demikian itu atas menuntut selesainya daripada istighalnya. Dia memindahkan tu sama makna tadi, iaitu dia menangguhkan demikian itu. Atas menuntut selesai itu maknanya apa? Dia menuntut selesai itu maknanya dia memindahkan, menangguhkan atas dia mengharapkan adanya faragh, nanti masa lapang. Selesai itu maknanya ada masa lapang daripada kesibukannya. Dia harapkan begitu. Mula-mula sibuk buat ni, nantilah kalau ada masa lapang, baru saya buat yang itu. Sekali datang sibuk yang kedua. Kemudian nantilah kalau saya ada masa lapang, saya tempat nanti. Sekali datang sibuk yang ketiga. Itu nama dia memindah tu, nak menunggu masa lapang itu daripada kesibukannya. Maka katanya kat sini ni bukan dengan mulut. Katanya dekat sini ni bukan dengan mulut. Tapi biasanya kata-kata ni dia terungkap di mana? Di mana terungkap tu? Dalam hati. Dalam hati tu tercetus. Tercetus ke tergetus? Apa Getus kan? Tercetus. Tercetus bukan tergetus. Getus lah. Macam first time dengar tergetus ni. Tergetus Oh, tergetus. Tergetus. Menggetus, memetik bunga, menggetus. Ada bahasa Melayu, Kamus Dewan edisi keempat. Dulu saya saya sesekali baca novel, dia menggetus. Saya kata apa getus ni? Jadi saya pernah baca kalimah getus tu, hari ni saya sebut dah. Punya getus tu terpetik. bahasa sastra lah. Maknanya tercetus di dalam hati dia cakap apa? Apabila telah selesai aku daripada pekerjaan aku ini, maka berbuatlah aku. Maknanya gini, nanti aku dah selesai urusan kerja aku ni, urusan niaga aku ni, urusan sibuk aku ni, urusan ni,
nanti baru aku nak buat yang amalan-amalan ni baru nak buat. Sekali datang kesibukan yang kedua. Bila datang kesibukan kedua, aduh tak sempat lah gini ni. Nanti datang kesibukan yang ketiga. Lepas tu 3 kesibukan ni ditimpakan pula dengan masalah ni. Macam tu lah dia, nanti aku nak berbuat ni. Maka yang demikian itu, kalau dia buat berterusan macam tu dia tangguh nanti, maka yang demikian itu adalah tanda daripada kurangnya akal dari dia. Yang saya cakap ni berlaku kepada siapa? Pada saya lah. Berlakunya pada siapa? Pada saya lah. Pada kita semualah. Sebab tu sebaik-baiknya kita setiap masa itu mesti ada apa? Mesti ada sesuatu amalan yang kita dapat buat pada masa tersebut. Mesti ada, walau jangan biarkan dia kosong. Paling kurang lisan kita berzikir kepada Allah. Itu paling kurang lah. Maknanya kita gunakan lisan tanpa kita melibatkan banyak pergerakan fizikal pada bahagian tubuh badan yang lain. Hati, lisan. Itu paling kurang. Tapi kalau yang lebih baik, fizikal kita bergerak untuk sesuatu, badan kita dialihkan untuk melaksanakan sesuatu, apa saja. Yang penting, amal soleh. Mesti kita buat. Mesti kita buat. Siapa yang ada kekuatan suara tekak, ada tenaga baca Quran, maka baca Quran dalam bulan Ramadan. Siapa yang boleh berzikir, jawapan dia berzikir. Siapa yang boleh membersihkan rumah, mengurus, mengemas, bersihkan rumah, mengurus dan mengemas. Itu semua masuk dalam kategori amal yang soleh. Baik, kemudian kata pengarang lagi, iaitu satu bahagi daripada perkara ahmak itu beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang merujuk kepada kurang akal tadi. Ahmak ni kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu, itu kira-kira maknanya apa dungu. Dungu, tak dungu. Bukan ungu. Ungu tu warna. Disebut dungu. Keras sikit lah bahasa dia, dungu. Jadi maknanya orang yang menangguh-nangguhkan amalan ni disifatkan sebagai dia tak boleh berfikir dengan baik. Dia ada masalah kedunguan akal dia memikirkan. Tapi kalau kita betul-betul, walaupun bahasa ni macam agak keras, tapi kalau kita tawaduk, kita merendah diri, kita fikirkan, betul sebenarnya. Betul sebenarnya. Memang kita punya kesilapan. Baik, apa bentuk dia? Apa dia punya senario yang menjadikan kita tu sebenarnya akan terjerumus kepada kurang akal dalam bab menangguh-nangguh amal ni. Ada 3. Kita tengok. Yang pertama, ada 3 bentuk. 3 senario lah kita sebut. Macam mana boleh jadi macam tu? Yang pertama, kerana dia melebihkan dunia atas akhirat. Ini biasa memang berlaku. Termasuk saya. Kita melebihkan sangat soal makan sampai kita lupa duduk setengah jam sebelum berbuka puasa tu untuk kita asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan kita disuruh mengikrar 2, meminta 2 kan? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kita mengaku tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita mohon seterusnya syurga dan kita mohon diberikan perlindungan daripada neraka. Innal saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad atau kama qala. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika waktu dia nak berbuka puasa adalah saat betapa doanya tidak tertolak. Tapi kan kita masa tu kan kita macam padahal kalau
dengan makanan sedikit yang ada ataupun dengan juadah yang sedia ada, sebenarnya sudah cukup dah untuk kita. Tapi kita nak yang lazat. Kita ada keinginan lain iaitu sedap. Keinginan lain iaitu yang lebih menyelerakan. Keinginan lain yang namanya mengenyangkan. Itu semua perkara dunia lah. Contohnya begitu. Saya tak kata salah. Saya kata diri kita ni, kita dalam bab menyusun keutamaan tu, kita selalu terlepas pandang benda-benda yang macam tu. Tapi bukan bermakna menyediakan juadah buka puasa tu salah. Saya tak kata gitu. Tapi kita kena mengatur supaya keutamaan duniawi yang selama ini kita pernah kedepankan tu, kita kurangkan lagi sikit. Kurangkan sikit lagi. Kurangkan sikit lagi. Kurangkan sikit lagi. Supaya kita kedepankan keperluan-keperluan akhirat dan amalan akhirat kita sebagaimana yang ditawarkan oleh Rasulullah melalui hadisnya, dan pastilah tawaran itu datangnya dari Allah juga. Nah, jadi maknanya kita dalam fokus. Jangan kata, tapi Ustaz, kalau saya sambil buat sediakan makanan tu, sambil zikir, sambil doa, bagus. Soalannya, buat atau tidak? Soalannya, kita letakkan keutamaan atau tidak? Kat situ. Supaya apa? Kita tak nak terjerumus pada senario yang pertama. Sebab bila senario yang pertama ni, nanti kalau kita tak ambil perhatian kat sini, untuk nombor satu ni, kesan dia apa tahu? Kesan dia ialah kita tak perasan, sudah 13 hari di bulan Ramadan ni, ada lebih kurang 10 hari. Kita tidak ambil peluang waktu mustajab doa yang disebutkan oleh baginda Nabi itu. Alah, kalau aku ingat-ingat balik, doa masa nak buka puasa tu kerana memang dah nak bismillah Allahumma barik lana, memang nak makan tu adalah. Tapi duduk baca zikir dulu, doa, munajat sementara menunggu tu, rasanya dalam 13 hari ini berapa hari aja yang ada. Contohnya begitulah. Kalau kita ingat balik semula. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak susun semula? Iaitu salah satu daripadanya ialah dia boleh berlaku bila melebihkan dunia atas akhirat. Dan tiadalah yang demikian itu daripada pekerjaan segala mukmin yang berakal. Maknanya orang yang beriman yang berakal, dia tak buat yang macam tu. Yang macam tu macam mana? Melebihkan dunia atas akhirat, dia tak buat. Kalau orang yang beriman dan berakal lah. Iaitu menyalah kat sini bukan menyalahkan. Menyalah kat sini maknanya menyalahi. Berbuat sesuatu yang bertentangan tu maknanya menyalahi lah. Contoh, menyalahi hukum syarak. Menyalahi lunas undang-undang. Menyalahi akta yang diperuntukkan. Kat sini maknanya menyalahi. Jadi kalau melebihkan dunia atas akhirat, menyalahi daripada apa yang dituntut daripadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, itu ayatnya tu, bal tu'thiru, tengok kat bawah tu ada nota kaki kan? Tu ayat Qurannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maknanya apa? Bahkan kat situ dia tulis terjemah dia apa? Tetapi melemahkan mereka itu akan hidup dalam dunia. Hidup di dunia melemahkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka mengutamakan. Tu'thirun tu, bal maknanya bahkan. Tu'thiruna maknanya kamu mengutamakan, melebihkan. Bahkan kamu melebihkan, mengutamakan kehidupan dunia, hayatad dunia, wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, sebenarnya lebih baik, wa abqa, dan kekal, ataupun dengan makna lebih kekal. Jadi kita buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan yang berkekalan, iaitu akhirat. Dulu kata Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali dalam satu kata-kata dia, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu orang-orang yang memburu akhirat dan jangan sesekali kamu menjadi
orang-orang yang memburu dunia semata-mata. Al-yawmu al-amalu wala hisab. Kata Sayyidina Ali, pada hari ini yang hanya ada ialah beramal. Tidak ada hitungan kiraan perolehan dapatan, tak ada. Ghadan, esok, al-hisabu wala amal. Esok adalah perkiraan, perhitungan, perolehan pendapatan. Wala amal. Dan esok sudah tidak ada peluang lagi untuk beramal. Itu Sayyidina Ali punya pesanan lah. Saya masa zaman belajar tu, kata-kata Sayyidina Ali tu antara yang apa? Yang kita diminta hafal, dan kemudian rezekinya antara yang tak lupa. Rezekinya antara yang tak lupa. Sebab kita fikir balik semula kan, hari ni kita kena beramal, tak boleh tangguh esok, tak boleh tangguh esok. Esok dah tak ada, esok kita dah meninggal. Esok kita dah mati dah. Esok kita dah tak ada dekat alam dunia ni, tak ada. Sebab tu siapa-siapa yang bersama kita pada pagi ni dapat bersama dengan Gema Nur Iman melalui persiapan, kita sebut apa persiapan kita untuk menuju 10 akhir Ramadan. Tapi bukan bermakna kita menunggu-nunggu 10 akhir Ramadan sehingga amalan yang patut kita laksanakan hari ni kita bertangguh. Oh tidak. Apa yang wajar, patut, sesuai dan penting serta bermanfaat untuk dilaksanakan pada pagi ni, maka pagi ni kita laksanakan. Salah satu daripadanya ialah menuntut ilmu. Salah satu daripadanya namanya apa? Menuntut ilmu. Kerana kita memerlukan kepada ilmu. Dan bila hari ini, pagi ini bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, maka bergembiralah. Bergembiralah dengan makna apa? Kita bersyukur dengan anugerah Allah pada pagi ini kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerah Allah kepada kita pada pagi ini. Iaitu apa? Kita dapat satu yang kita faham antara senario kenapa kita bertangguh-tangguh amalan-amalan ni. Kita tunggu masa lapang lah, tunggu nanti masa sehat lah, tunggu nanti masa dah tak ada komitmen lah. Kita tunggu tu. Kenapa berlaku begitu? Salah satu daripadanya benda yang harus dan mesti kita akui ialah kerana kita melebihkan dunia daripada akhirat. Itu dia punya senario dia. Dalam Quran disebut bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Di situ. Sekarang kita pergi kepada senario yang kedua. Macam mana terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Ustaz, macam ni. Okey, bila masuk bulan Ramadan, kita panggil bulan Al-Quran kan Ustaz? Bulan Al-Quran. Betul. Jadi kalau majlis ilmu ditangguhkan lah kan, sebab kita nak melebihkan bertadarus contoh dia. Jadi majlis ilmu tu juga adalah yang penting Ustaz. Tapi salah tak kalau bulan Ramadan ni melebihkan Al-Quran daripada majlis ilmu? Macam mana Ustaz? Oh ya. Baik. Soalan yang bagus tu. Boleh tak kalau kita menangguhkan majlis-majlis ilmu ni untuk menggerakkan majlis Al-Quran di bulan Ramadan? Boleh ke? Bagus ke? Kalau tanya cerita boleh, secara umum jawapan dia boleh. Kalau cerita bagus, jawapannya ialah bergantung kepada keadaan seseorang, keperluan seseorang, berbeza-beza. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i kalau sampai ke bulan Ramadan diriwayatkan dia tangguhkan semua majlis ilmu. Dia tangguhkan. Hampir semualah boleh dikatakan begitu. Kerana di zamannya orang-orang yang berada di kelilingnya, masyarakat yang berada di sekitarnya, penuntut ilmu yang melaziminya,
adalah orang-orang yang sudah pun memiliki secara umum ya, memiliki pengetahuan, memiliki bekalan, memiliki kesedaran dan memiliki kemahuan untuk beramal soleh di sepanjang bulan Ramadan. Lalu mereka tinggal untuk menggandakan amal soleh, kebaikan di dalam bulan Ramadan. Bukan kerana menjadi hamba bulan Ramadan, bukan. Mereka tetap memperhambakan diri kepada Allah. Dan cara bentuk pendekatan menghambakan diri kepada Allah ialah kita menyambut, menyantuni tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah dan kita memuliakan anugerah-anugerah Allah itu. Jadi anugerah Allah tu keampunan, maka kita perbanyakkan diri minta ampun. Anugerah Allah itu ialah namanya Al-Quran, maka kita banyakkan baca Quran. Anugerah Allah itu adalah gandaan pahala pada amalan-amalan sunat, maka diperbanyakkan. Jadi tujuan dia menghambakan diri kepada Allah. Tetapi dari sudut yang kedua pula, jika khalayak kita itu adalah orang yang jahil, orang yang masih lalai, khalayak kita tu adalah orang yang masih degil, khalayak kita tu adalah orang yang masih nakal, khalayak kita tu adalah orang yang masih bahasa kasarnya melia, lalai, leka, maka ketika itu pula kita tidak sibukkan mereka tu dengan amal, tapi kita kena dekati mereka dengan dakwah pula. Dakwah maknanya beri peringatan, beri nasihat, kita ingatkan dia supaya jangan sampai punting puasa. Jangan sampai punting puasa, jangan sampai puasa tapi tak solat, jangan sampai sahur tapi tak subuh, jangan sampai iftar tapi tak isyak. Macam itulah. Jadi khalayak yang begitu, keutamaan dia yang kita kena laksanakan programnya, majlisnya, itu adalah yang seperti itu. Dakwah diterangkan sebab masyarakat kita pelbagai ni dan kita punya keadaan krisis yang berlaku dalam urusan agama dalam masyarakat kita ni sehari ke sehari boleh tahan banyak juga ni. Okey, baik. Itu bentuk kedua. Bentuk yang ketiga ialah orang yang secara peribadi tu sederhana baik. Orang yang kemahuan kepada agamanya sudah meningkat. Orang yang kesedaran tentang ilmu itu sudah datang, sudah ada. Orang yang mempunyai jiwa, dia memerlukan kepada sesuatu. Dia nak beramal ibadah. Dia nak Ramadan ni dia tutup aurat. Dia nak Ramadan ni dia datang masjid. Biasa dia memang tak datang masjid. Dia nak datang masjid. Dan Ramadan ni dia dah mula mendekat. Tapi dia tak ada ilmu lah. Dia tak ada ilmu. Dia tak tahu yang puasa tu mesti niat tiap-tiap hari. Dia kalau boleh nak banyak belanja infak, nak sedekah. Tiba-tiba dia main bayar je adik-beradik dia punya zakat, diam-diam dia belanja abang long, abang ngah, abang uda, pak hitam, pak teh semua dia bayarkan zakat fitrah diam-diam. Padahal dia tak boleh bayarkan zakat sesuka hati, dia tak tahu. Tapi dia suka nak keluarkan duit ni. Dia kata kalau sedekah sunat, kalau zakat fitrah wajib lagi besar pahala. Dia bayar semua sekali. Dia bayar semua sekali. Jadi ada orang, ni grup ketiga pula. Oleh kerana dalam masyarakat kita ni ada grup yang ketiga. Suka agama, minat, sudah cenderung, sudah mula datang semangat, kesedaran awal sudah mula tumbuh, tapi dia tak ada kefahaman, dia belum ada ilmu, dia belum ada kekuatan. Dia belum tahu boleh do and don'ts dalam urusan ibadah tu. Dia belum mana. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Maka kumpulan yang ketiga ni masih ada tuntutan keperluan melaksanakan majlis ilmu supaya yang fardu ain asas tu jangan sampai tersilap, jangan sampai tersalah, jangan sampai tidak sah. Macam itulah. Jadi terserah pada kita dan kehidupan kita sendiri ada ada bahagian yang kita tak perlu lagi, bukan tak perlu lagi, salah cakap.
kita tidaklah terlalu perlu untuk mengetahui secara mendalam. Sebab perkara tu kita dah tahu, tinggal laksanakan saja. Ada beberapa amalan kita ni kita tak payah, sudah kita dah memang kena beramal saja. Ada. Pada satu orang, bukan banyak orang, satu orang, ada beberapa bab dia tu dalam kategori yang pertama. Maknanya contoh, dia dah pandai tajwid. Dia dah boleh baca Quran dengan baik. Tak adalah sampai taranum ke jadi petanding ke apa, tak ada. Tapi sederhana baik. Untuk dia, silakan khatam. Untuk dia, silakan tadarus. Untuk dia, untuk Quran, silakan. Tapi mungkin dalam bab puasa, dia tak berapa tahu sangat. Jadi dalam bab puasa, dia datang juga majlis ilmu. Contohnya gitulah. Majlis ilmu. Tapi dia dalam bab puasa dia bagus, dalam bab puasa dia masih perlu menuntut ilmu, dalam bab mengaji dia bagus, tapi dalam bab pekpot jaga mulut, belanja duit, dia ni selalu terbelajak belanja. Orang bazar Ramadan, dia hari-hari bazir Ramadan. Dia beli sana, dia beli sini, dia beli itu, dia beli ni. Semua dia nak makan. Tapi padahal kat rumah dia 2 orang je. Tinggal laki bini je. Letak atas meja nilai makanan RM40. Konon nak makan semua. Iyalah. Dia tengok kuih apok nak beli. Dia tengok kuih apek nak beli. Dia tengok kuih upuk nak beli. Dia tengok kuih ipak nak beli. Segala apek, upuk, ipak semua dia nak beli. Sebab dia kata ni jarang jumpa ni. Lepas tu dia pergi pula bazar yang besar-besar pula tu. Yang jenis susah nak parking, lepas tu lambat nak dapatkan tempat tu. Jadi yang ini dia perlukan dakwah. Dia perlukan yang ketiga tadi. Perlu ada dakwah supaya mengingatkan tuan-tuan, sekalipun kita ada kemampuan belanja yang besar, tetapi bersederhana dalam memenuhkan perut kita. Tapi digalakkan belanja tu dialihkan kepada yang lebih bermanfaat untuk akhirat. Yang untuk perut kita, sekadar menutup lapar dan melaksanakan. Itu kan dakwah tu. Bukan cerita hukum hakam sangat. Jadi oleh kerana itu, di dalam zaman kita yang seumpama ini, tiga-tiga ni memang ada kelebihan dan tumpuan tersendiri. Yang pertama tadi apa? Kita dah tahu, tinggal beramal saja. Macam Imam Syafi'i tadi. Yang kedua apa? Ada part kita tak tahu dan perlu juga sikit majlis ilmu. Yang part yang ketiga apa? Ada terlajak, terlupa, terleka, terlalai apa semua yang memerlukan kepada dakwah dan peringatan-peringatan, ajakan-ajakan. Macam itulah. Jadi ya masing-masing lah, terserah. Terserah. Kita tengok pada sesuai. Jadi ulama kita buat pendekatan, sebenarnya ada sebahagian ulama kalau dia kata kelas dia semua ditangguhkan. Dia tak mengajar di sepanjang bulan Ramadan. Ya, kita maklum. Sebab dia mengajar tu dekat pondok, dekat pelajar-pelajar yang memang semuanya dah begitu. Suasana dia mungkin seperti itu. Jadi okey saja. Yang penting tadi apa? Amal soleh. Yang penting apa? Amal soleh. Amal soleh. Jadi ada khalayak dekat luar sana masih memerlukan dakwah juga. Masih memerlukan. Saya pergi satu kelompok lah baru-baru ni yang kena ingatkan tentang puasa. Sebenarnya yang bagus juga sebenarnya kalau ada macam apa yang dia panggil, kalau kat universiti tu dulu dia sebut speaker corner. Macam kita buat ucapan secara umum itu kan. Kalau dibuat di bazar-bazar tu, tapi jangan majlis ilmu lah. Kalau majlis ilmu tu bagusnya diberi fokus tumpuan. Tapi kalau dakwah ni umum, okey sajalah. Ingatkan supaya, sebab dulu saya pernah jumpa beberapa orang yang berniaga di bazar Ramadan, dia sendiri tidak berpuasa. Dululah zaman-zaman saya. Jadi dia sendiri tak berpuasa. Dan dia tak berpuasa tu dengan sengaja. Dan dia tak sampai sebenarnya kepada batas yang dia terdesak ataupun yang diharuskan dia berbuka lah. Jadi atas dasar dia tu cuma fikir dollar and cent, fikir duit, fikir untung, fikir Ramadan ni peluang untuk buat duit saja. Dia fikir hanya macam tu saja. Ada juga, saya pernah jumpa, tapi tak semua dan bukan ramai. Yang saya jumpa tu segelintir. Segelintir tu sebab
dia cerita kat kita. Dia cerita sebab masa dia datang tu dia nak bayar zakat dan dia nak qada zakat-zakat dia yang lalu. Jadi saya tengok, banyak bang bayar zakat kak. Ya, buat apa? Dia cakap dia niaga pasar malam, pasar tani, bazar Ramadan. Dia kata dia sekarang dia ada kesedaran, jadi dia nak kira balik semula qada zakat-zakat dia yang lalu apa semua. Dia nak selesaikan fidyah, dia nak selesaikan puasa, dia nak qada apa semualah. Baguslah, kita memang suka orang macam tu kan. Tapi dia lah cerita, dia kata masih ada, dia kata dia kenal orang-orang kat bazar yang sesama dengan dia lah satu ketika dulu. Lama dulu, zaman saya kerja tahun 2000, 2012, 2013 dulu, lama dah. Jadi masa saya berbual tu saya tanya dengan dia lah. Jadi kita nak, itu yang maksud saya tadi, memerlukan juga kepada dakwah. Dakwah ni maknanya bukan majlis ilmu, tapi kita ingatkan tuan-tuan, janganlah kita sombong sangat dengan perut yang Allah bagi tu. Perut kita tu boleh makan, boleh menghadam, boleh proses makanan kita tu semua dengan kehendak Allah. Tapi bila Allah perintahkan berhenti masukkan makan dengan minum, asas saja. Belum cerita jaga mata, jaga tangan, jaga lisan, jaga perut saja. Janganlah kita sombong sangat, merasa kita ni handal sangat, kuat sangat dengan perut kita. Satu kali ditarik satu urat daripada dalam perut kita, ataupun satu apa kita nak sebut, satu sel daripada perut yang ada dalam perut kita itu, kalau diuji oleh Allah dengan diberikan satu jenis penderitaan sakit, merengkuk kita, tak bangun-bangun kita. Mungkin saja kita akan merana terbaring dengan sebab satu perkara yang kecil. Jadi kita ingatkan, jangan sombonglah dengan perut yang Allah bagi, jangan sombong dengan anak tekak yang Allah bagi, jangan sombong dengan saluran trakea ke apa ke yang ada dalam badan kita ni, semua anugerah dari Allah. Sampai masa Allah perintah tuan-tuan puasa, tuan-tuan puasa saja. Mungkin tak sempurna, tapi puasa dulu. Mungkin kita tak jaga mata, tak jaga tangan, tapi jaga dulu. Jangan makan, jangan minum. Tahan je dulu. Tapi kalau dapat puasa cuma lapar dan dahaga, tak apa lah. Sekurang-kurangnya dapat dulu lapar dan dahaga untuk peringkat awal. Tapi jangan sombong. Sombong tu maknanya apa? Dia rasa tak perlu puasa. Dia rasa puas. Jadi benda-benda macam tu lah memerlukan dakwah. Dia tak ada ilmu, bukan cerita takrif puasa, bukan cerita sah batal secara detail. Suruh jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh. 3 je. Untuk dia. Jadi dalam satu bab memerlukan kepada dakwah. Baik, kita tengok senario yang kedua. Melambatkan pada... Ya, saya. Terima kasih penjelasan yang jelas. Oh Alhamdulillah. ya, baik, sama. Baik. Jadi kalau nak teruskan majlis Quran pun boleh. Kalau nak adakan majlis ilmu, ada keperluan pun boleh. Okey saja. Kita susun, adjust ikut kepada kesesuaian keperluan. Situasi kedua, dia melambatkan pada amal kepada masa selesainya kesibukan dia, isytighal dia. Maknanya, nantilah saya dah selesai sibuk saya, baru saya nak beramal untuk akhirat. Dia begitu. Ini senario kedua. Dan terkadang itu dia tak dapat selesaikan. Tiada didapat selesaikan. Rupanya perkara dunia tu tak selesai-selesai. Maka datanglah suatu sebelum demikian itu, datang satu lagi, atau bertambahlah isytighalnya, bertambah sibuk sebenarnya dengan perkara dunia. Dunia ni memang tak akan ada habisnya. Daripada satu meeting ke satu meeting, daripada satu travel ke satu travel, daripada satu job ke satu job, memang tak habisnya. Tak ada habisnya. Kerana bahawasanya isytighal ad-dunia, kerana kesibukan kita kepada dunia, itu akan membawa setengahnya kepada setengah. Daripada satu part kepada satu part, daripada satu kerja ke satu kerja, daripada satu komitmen ke satu komitmen. Dia akan berterusan memang begitu. Seperti yang dikatakan orang, maka tiadalah atas seseorang daripada dunia akan hajatnya. Sebenarnya tak adalah bagi seseorang itu akan dunia dan tiadalah bagi seseorang daripada dunia itu akan hajatnya. Maknanya gini, dunia ini sebenarnya tak akan ada sampai satu keadaan memenuhi semua hajat kita. Tak ada. Akan ada selepas ini kita nak hajat yang lain, nak yang lain, nak yang lain. Dia tak akan terpenuhi semua sekali yang keinginan kita, tak ada. Pembalasan yang sempurna di akhirat saja.
Keinginan kita yang sempurna, yang diberikan sepenuhnya lebih daripada apa yang kita bayangkan, hanya ada di akhirat. Kat dunia ni dia tak ada sempurna. Dan kata pengarang lagi, dan tiada berkesudahan hajat, melainkan nanti ada kepada satu hajat lagi yang lain. Lepas dah satu kereta, nanti datang nak kereta kedua. Lepas dah satu rumah, nak rumah kedua. Lepas dah satu beg, nak beg kedua. Lepas satu baju raya, nak baju raya kedua. Macam itulah anak saya. Lepas dah satu baju, nak baju lagi. Kalau ada orang tu lepas dah ada satu isteri, tu masalah lain. Jadi nak lagi. Macam itulah dunia. Dia tak ada habisnya. Dia tak ada habisnya. Itu senario yang kedua. Supaya kita tahu bila kita ada keinginan lagi, ketika itu kita sedar dunia sedang mendatangi kita dan dia tidak memenuhkan semua hajat kita, tetapi dia hanya akan melalaikan kita untuk menambah hajat yang lain selepas daripada itu. Dia akan menambah hajat kita yang lain selepas daripada itu. Ustaz, maknanya kita macam mana ni? Maknanya kita kena faham dulu supaya kita tahu yang sedang kita lalui itu jangan sampai kita terhanyut-terhanyut. Sampai satu part kita kena stop, bataskan sikit. Aku ni nak lagi tapi sebenarnya aku tak berapa perlu sebenarnya. Macam tu. Dari satu lauk nak satu lauk. Daripada satu kuih nak satu kuih. Daripada satu hidangan nak satu lagi hidangan. Nak satu hidangan. Ya, sesekali atau ada keperluan tertentu memang sangat menuntut. Ya, kita faham. Tapi kalau kita layankan, ikutkan, tundukkan, nanti kita kalau terbiasa begitu, itulah namanya mula menangguhkan amalan-amalan akhirat. Itu senario dia lah. Kita memahami senario ini untuk kita handle diri kita sendiri. Untuk kita, diri kita. Yang ketiga, jikalau telah selesai ia daripadanya, kalau dah selesai pun satu urusan dunia, tiada percaya ia akan kita kehendaknya atas yang dikehendakinya. Tidak percaya kepada kami, tidak percaya kepada kita. Kita yang dimaksudkan di sini dalam ayat ni ialah bila dia dah selesai urusan dunia pun, dia masih lagi ada masalah ketiga, iaitu apa? Dia tak percaya bahawa apa sahaja yang ke depan itu kehendak Allah mengatasi kehendak dia. Dan daifnya niatnya dalam menghasilkan bekal, maka lemahlah niat dia, hasrat dia untuk membuat bekal akhirat, amalan akhirat makin lemah. Sebab dia fikir besok aku nak beli rumah lagi satu. Dia sibuk sangat nak fikir bulan depan nak beli rumah lagi satu, dia persiap. Dia tak fikir bahawa kalau sampai kehendak Allah, dia beli, macam mana dia buat pun kan dia dapat beli. Kalau dia sampai kehendak Allah, memang dia tak dapat beli, memang dia tak akan dapat beli. Tapi oleh kerana dia tak ada yakin bahawa kehendak Allah tu ada tentang urusan dapat atau tak dapat, akhirnya amalan yang hari ni dia tangguh-tangguh. Patutnya urusan ke depan, pasti kalau kehendak Allah saya akan dapat, ya dapat. Tapi yang patut dibuat amalan hari ni, buatlah. Jangan sampai terlalu bercita-citakan yang akan datang tu sehingga amalan yang patut dibuat hari ini tidak dibuat. Maka dalamnya itu daripada mendakwa istiqlal maknanya lepas atau bebas, dan melihat haulanya dan quwwatanya pada sekalian ahwalnya. Haula maknanya apa? Daya. Quwwata maknanya kekuatan. Dia melihat semuanya seolah-olah ada kekuatan dan ada dayanya pada setiap urusannya. Padahal tidak kan? Semuanya hakikatnya dengan kehendak siapa tadi? Kehendak Allah. Senario yang ketiga, masalah dia apa? Dia tak ada yakin bahawa apa saja ke depan, dapat tak dapat, bahagian dunia, semuanya sudah ada dalam kehendak Allah. Jadi dah sibuk-sibuk satu hal dunia yang senario kedua, masuk senario yang ketiga. Besok aku dapat tak? Bulan depan dapat tak beli? Tahun depan dapat bina? Dapat tak jual? Dapat tak hasil? Dapat tak apa? Duk fikir-fikir yang itu saja. Padahal benda tu kan dah tentu. Dah sudah ada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Habis sekarang perlu buat apa? Maka yang wajib atasnya itu bahawa hendaklah segerakan kepada segala amal sebelum datang terkejut ajalnya. Sebelum ajal kita datang mengejut. Kerja kita sebenarnya segerakan amal saja. Jangan sampai 3 senario tu berlaku kat kita.
Senario yang pertama tadi apa? Mengutamakan dunia, lebihkan dunia dari akhirat. Senario yang kedua apa? Dari satu kerja ke satu kerja, dari satu kerja, satu kerja, dari satu kerja, satu kerja. Dia duduk ditangguh-tangguh akhirat. Yang senario ketiga apa? Kerja dah siap pun masih lagi bimbang ke depan. Dapat ke tak dapat. Padahal yang ke depan tu dah ada kehendak Allah ke atasnya. Tak payah kita terlalu sangat beria-ia nak dapatkan tu sampai sibuk, sampai patutnya amalan yang sekarang dibuat hari ni kita tak buat. Itu diingatkan 3 senario. Jadi kena beramal. Hendaklah tawakal atas Allah Ta'ala kerana Allah lah yang memudahkan pekerjaannya. Dan mohonlah daripadanya tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya, keadaan kita. Mohon kepada Allah. Keadaan kita sekarang ni macam mana? Kita mohon kepada Allah. Macam mana nak lebih baik supaya kita ni lebih mudah bertawakal. Jangan minta senang saja. Kita minta dipermudahkan untuk tawakal kepada Allah. Kita minta supaya kita jadi orang yang senang reda dengan Allah. Kita minta kepada Allah supaya kita adalah orang yang yakin dengan ketentuan Allah. Kita minta supaya kita jadi orang yang gembira dengan setiap takdir yang ditakdirkan ke atas kita. Minta yang itu, penting. Dan Syekh Junaid radhiyallahu anhu berkata, jangan engkau condongkan dirimu. Condongkan maknanya sandarkan kepada diri kita sendiri. Dan jikalau pun sentiasa taat bagimu, dalam taat Tuhanmu sekalipun. Walaupun ketika kita dalam taat kepada Allah, jangan kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Hakikatnya siapa yang berikan taufik sehingga kita mampu taat kepada Allah? Jawapan dia Allah. Jangan condongkan kepada diri kita. Jangan kita sandarkan pada diri kita. Alhamdulillah, hari ni kita dapat puasa kehendak Allah juga. Allah beri taufik hari ni dapat bersama dengan Gema Nur Iman. Ada yang tadi disebutkan banyak membantu, banyak memberi sokongan, yang banyak menyertai program dan sebagainya. Cuma yang lebih penting akan datang, kita nak ajak ramai lagi. Strategi yang selanjutnya kena fikir nanti lepas raya, macam mana kita nak ajak, macam mana setiap kelompok kumpulan dari mana, dari negeri mana dan sebagainya, macam mana cara untuk dia bawa kawan-kawan dia untuk bersama. Dan kata Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, jangan engkau akhirkan. Akhirkan tu maknanya tangguhkan. Taat, jangan tangguhkan amalan taat daripada satu waktu bagi satu waktu. Kepada satu waktu kepada waktu yang lain. Tak perlu tangguh. Maka disaksi engkau dengan kuat taat atau kuat lainnya daripada taat. Maka bahawasanya bagi tiap-tiap waktu bahagian daripada ubudiyah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia daripada kamu dengan hak rububiyah. Tiap-tiap waktu tu pastikan ada berjalan waktu itu dengan kehambaan diri kita kepada Allah. Itu yang saya sebut tadi. Kalaupun fizikal kita tak bergerak jauh, walaupun kaki kita mungkin terbatas, pinggang kita badan, tapi lisan kita biar berterusan menyebut nama Allah atau selawat atau zikir atau wirid. Maknanya sentiasa terus kita ada kehambaan diri kepada Allah. Salah satu jalannya ilmu supaya hati kita sentiasa ingat Allah. Dan apabila telah engkau ketahui bahawasanya yang wajib itu hanya senya, iaitu berdiri pada ubudiyah, kehambaan diri kita dalam tiap-tiap hal. Dalam makan kita ingat Allah. Macam mana aku nak makan dengan cara yang bagus Sekejap pagi nak keluar berjalan, macam mana cara berjalan yang paling bagus yang bermanfaat. Sekejap lagi kita nak uruskan apa tujuan kita urus ni jadi saya pun fikir juga, sekejap lagi saya nak pergi pasar, apa tujuan saya pergi pasar ni? Tujuannya mudah-mudahan saya dapat buat perancangan awal supaya nak beli barang-barang nanti hari raya, saya dah tempah saja, dah tak payah jalan jauh-jauh. Sampai masa kalau boleh, terus ambil, terus bayar, terus selesai. Dalam masa 15 minit selesai. Jadi saya tak perlu drag masa macam ni. Jadi setiap buat tu kita dah fikirkan, ya Allah, kalau ini amal soleh, permudahkanlah ya Allah. Kalau ini adalah tanda aku dapat menghambakan diri aku kepadamu, engkau lancarkanlah ya Allah. Tapi kalau ketika lancar, aku tak sandarkan kepada diriku ya Allah. Ini kerana taufik engkau juga, kerana kehendak engkau juga, anugerah engkau juga. Aku syukur kerana engkau permudahkan urusan itu. Jadi setiap saat itu, tiap-tiap hal itu mesti ada ubudiyah. Kehambaan diri kita kepada Allah. Bergerak hari yang ke-14, 15. Kita ada berapa hari? InsyaAllah 4 hari boleh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sampai Khamis.
Mudah-mudahan. Jadi 4 hari ni rezekinya di apa, Gema Nur Iman mengundang, sudi mengundang. Alhamdulillah, terima kasih sudi. Dan tujuan kita nak bergerak supaya mudah-mudahan nanti di 10 akhir kita dapat melaksanakan apa yang Nabi laksanakan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Selamat meneruskan amalan soleh masing-masing. Tak kisah sama ada kita berurusan dengan urusan manusia ataupun langsung berurusan dengan perkara-perkara yang berkaitan ibadah, apapun selagi amalan baik, teruskan. Jangan berputus asa dengan apa yang kita ada. Pastikan kita berlapang dada dengan setiap apa yang Allah tentukan. Kita bukan gembira dengan kesedihan dan bukan gembira dengan kegembiraan, tetapi kita gembira dengan ketentuan takdir, sama ada sedih atau gembira. Kita bukan gembira dengan sakit, kita bukan gembira dengan sehat, tetapi kita bergembira dengan setiap takdir, sama ada sakit atau sehat. Kerana bukan sakit yang penting, bukan sehat yang penting, tetapi jauh yang lebih penting ialah ketentuan Allah. Bila sampai kepada kita, kita sambut dengan redha. Ketika itu sakit sekalipun menyakitkan, tetapi dia akan menjadi sesuatu yang amat melazatkan ketika mana kita berpindah alam, iaitu alam akhirat. Sekian dahulu, saya kembalikan kepada pengacara majlis. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Satu pencerahan sangat jelas dan terang, dan bagi saya satu rahmatlah pada bulan Ramadan pada kali ini. Saya maklum Ustaz ada kesibukan selepas ni, tapi saya harus bertanya juga. Ada masa tak Ustaz untuk kita buka soalan? Boleh sikit. Kalau hari ni boleh, insyaAllah. Kalau besok ada terbatas sikit. Baik, dibuka soalan untuk jemaah. Satu soalan insyaAllah sempat. Baik, silakan jemaah. Macam tak ada je mah. Tak ada, itulah. Baik, jadi saya terus tutup ya. Assalamualaikum. Minta maaf kejap nak tanya luar daripada tajuk. Boleh Ustaz ya? Ustaz, macam ni Ustaz. Sekarang ni kita berjemaah untuk sembahyang tarawih kan Ustaz kan? Tapi in case Ustaz kan kita tengah sama sembahyang tu kita terbatal wuduk, kita pun dah miss satu solat tarawih tu, dia dikira tak Ustaz kalau buat 8 tu dikira tak 8 Ustaz walaupun kita dah miss Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dikira 8 macam mana tu? Kita buat, lepas tu batal kita keluar. Lepas tu kita datang, solat yang semasa tu dah habis, kita sambung pada solat berikut, gitu? Ya Ustaz, maknanya kita dah miss solat tu kan. Jadi kita sambung terus dengan imam tu. Jadi kita dah miss lah tadi yang 2 rakaat tu. Macam mana dikira tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dikira tu apa? Untuk imam dikira lah. Untuk kita tak dikira lagi lah. Contohnya imam sembahyang 2, kita sembahyang 2. Imam sembahyang 4, kita sembahyang 4. Sekali imam sembahyang yang 6, kita batal, kita keluar. Kemudian imam sembahyang 8, kita sembahyang yang 5, 6. Jadi 6 untuk kita, 8 untuk imam. Oh, tak kira ya Ustaz ya? Tak kira lah sebab kita tak sembahyang, kita ambil uduk kat situ. Masa tu kan, saya faham gitu, betul? Ya Ustaz. Saya faham macam tu lah, ingatkan jadi nanti imam sambung yang 9-10, kita pula nak sambung kita punya 7-8, boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Saya ingatkan ikut imam tu, maknanya kita pun ikut imam tu kira cukup lah kita punya 10 tu. Baik. Okay. Ya. Tak ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf saya nak tanya satu soalan Ustaz. Okey, dalam sembahyang tarawih tu adalah sunat. Lebih afdal kalau kita qada buat sembahyang subuh sebab 2 rakaat. Tapi ada juga aku dengar Ustaz, ada Ustaz kata kita boleh buat qada sembahyang subuh disamakan bersama dengan sunat tarawih. Dua rakaat. Tapi macam mana niat kita? Adakah niat qada memang untuk kita? Tadi aku kata sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
bersamaan dengan sunat tarawih. Tapi kita kena sembahyang tarawih sendirian lah. Kita tak boleh imam. Betul tak Ustaz? Kita sembahyang tarawih sendirian tu maknanya di luar jemaah tu selepas tarawih selesai gitu. Oh tak, sama-sama dengan imam sembahyang tarawih. Tapi kan Tapi kita kalau sembahyang macam mana Ustaz? kalau ketika imam sedang solat tarawih, kita berniat untuk melaksanakan qada subuh, maka bagi kita sembahyang kita adalah solat subuh qada, itu saja. Jadi tak boleh lah. Kita tidak bertarawih lah, kita bersolat subuh qada kita lah. Saya ingatkan kita boleh buat juga tarawih tapi kita tak mengikut imam, tapi kita sembahyang tu sama sekali lah dengan imam tapi kita nak sendirian. Tak boleh ya? Sendirian. Kalau nak sendirian, selepas daripada itu, kemudian sendiri kat rumah ke, itu terserah. Oh, I Tapi see. yang Okey, katalah kita qada sembahyang subuh tapi kita tak buat tarawih, tapi dalam sembahyang tarawih. Tapi bila imam buat witir, kita ambil witir yang 3 rakaat tu. Boleh Ustaz? boleh. Okey, tapi kita Boleh. tak dapat sunat tarawih lah. Ya, Tapi kita buat qada subuh sebab itu afdal, sebab yang tu lebih wajib kan. betul, ya, betul. Tarawih tu Boleh. Nanti masa kita solat witir, kita solat witir. Witir tu kira ibaratnya sebagai penutup kan, tiap-tiap malam kan. Boleh. Kita nak tahu, tapi buat qada subuh 2 rakaat jadi kita dapat 8. Kalau 8 kita dapat. Okay, 8 dapat, betul. Kalau 20 tu dapat 10 solat. Kalau buat 8 rakaat tu 4 solat. Dalam bulan Ramadan tu kita qada subuh tapi kita tak sembahyang tarawih. Tapi kita buat witir sama dengan imam. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Lamanya tak jumpa Ustaz ni. Rindu ke ilmu Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Sehat Allahu semua. Akbar. Ini apa tu, nak tanya pasal dah orang sebut tarawih tu, mulalah nak tanya tentang pasal tarawih jugalah. Tarawih pula dah, sunat jugalah. Kita sembahyang subuh di masjid lah katakan ya. Kita datang tu Ustaz, belum masuk subuh. Kalau kita belum masuk subuh, masih lagi ada tahajud ke Ustaz? Boleh. Okey. Boleh tak kita niat bersama, sahaja aku solat tahiyatul masjid dan solat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh? Boleh. Okey. Kalau macam tu maknanya kita boleh gabungkan 2 tu dengan niat. Lepas tu ada masa kita sampai tu orang dah imam dah azan. Dah azan untuk sembahyang sunat subuh. Jadi masa sembahyang sunat subuh tu kita pun niat sahaja aku sembahyang sunat subuh dan sunat taubat. Boleh? Sunat subuh dan sunat taubat. Kalau sunat subuh dengan sunat taubat boleh. Sunat subuh tu dia maksudah. Kalau yang sunat taubat tu dia ghair maksudah. Dia boleh buat bila-bila kan Ustaz? Alhamdulillah. Itulah nak tanya Ustaz. Terima kasih. Dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tu boleh. Yang tak boleh tak apa pula Ustaz? Yang tak boleh tu kalau dia gabung solat sunat contoh solat sunat duha dengan solat sunat contohnya? Solat sunat contoh dia? Jadi yang kalau dia dua-dua maksudah ataupun dia gabung dengan solat sunat fardu tak boleh. Tapi kalau yang tadi tu boleh. Kalau tahajud ni asalnya solat sunat yang dibina dengan sejurus kita bangun daripada tidur waktu malam. Jadi solat sunat yang begitu dipanggil ghair maksudah. Jadi maknanya boleh gabung. Duha pun boleh kita gabung dengan taubat juga kan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz, saya tanya tak Ustaz? Ustaz, kalau kita sembahyang di rumah, selepas sembahyang Isya tu, kita sebenarnya nak buat sembahyang qada. Tapi kita menjadi imam kepada anak-anak kita. So anak-anak kita ni dia nak bersembahyang tarawih. So kita sebagai imam, apa yang kita berniat untuk qada solat, tetapi diorang berniat untuk melakukan tarawih. Boleh Ustaz? Boleh kalau qada tu 2 rakaat lah. Yang qada tu berapa rakaat? Kalau 2 rakaat subuh, contoh kan? Kita buat subuh lah, maknanya kita akan kata dia nak buat. Dia nak buat subuh.
Jadi diorang boleh ikut sebagai yang namanya menjadi makmum, boleh? Adakah kita perlu memberitahu anak-anak kita yang sebenarnya mami sebenarnya buat solat qadha tapi you all nak buat Tarawih. tarawih, ya. Beritahu pun boleh, tak beritahu pun boleh. Dan lagi bagus tak payah beritahu. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, satu je lagi Ustaz. Satu ya. lagi. Anak saya umur 27 tahun, dah bekerja. Boleh ke suami saya bayarkan fitrah dia? 27 tahun umur? Ya. Kemudian dia dah bekerja, suami Ya. bayar. Boleh? Suami Dia tak tu kahwin sama lagi. ada. Suami tak kahwin lagi? Dia tak kahwin lagi, anak saya tu. Suami dia yang bayar ke macam mana ni? Suami saya. Bapak dia lah. Kalau nak bayar, itu kalau anak perempuan tu sampai dia berkahwin di bawah tanggungan bapa, walaupun dia dah bekerja. Cuma saya cadangkan beritahu saja dulu, lagi bagus. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Kita sambung lagi untuk hari esok ya jemaah untuk soalan-soalan seterusnya. InsyaAllah. Daripada apa yang berlaku pada hari ini, memang jelaslah kita memerlukan majlis ilmu pada bulan Ramadan juga untuk mengesahkan lagi apa amalan yang kita berbuat, adakah benar ataupun ada salahnya dan mana silap-silap dalam kita punya amalan supaya kita dapat mendapatkan Ramadan yang terbaik untuk setiap tahun yang kita jalani. Alhamdulillah, kuliah duha kita telah pun berjalan dengan sangat lancar. Dan semoga kita beroleh kefahaman daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan kathiran buat Al-Fadil Ustaz Ilian Aminin Muhammad Saleh atas muhajadahnya Ustaz dalam mencurahkan ilmu dan memberikan pencerahan jelas lagi terang, juga meraihkan soalan-soalan dari jemaah pencinta ilmu. Jazakumullahu khairan buat para hadirin pencinta ilmu dan penginfak istiqamah. Semoga kita disinari nur ilahi agar kita merasa sakinah mengimarahkan majlis-majlis ilmu di platform Gema Nur Iman ini. Jazakumullah khairan juga kepada barisan kepimpinan Gema Nur Iman yang bermujahadah bagi memastikan kuliah-kuliah berjalan lancar. Saya ingin menjemput hadirin sekalian untuk mengimarahkan program Tadarus 1 hari 1 juzuk bersama dengan asatizah di Gema Nur Iman pada 2.15 petang nanti bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah Muhammad Saleh pada link yang sama. Selain itu, kelas hafazan Al-Quran Ramadan pada tepat pukul 2 petang nanti bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah pada link yang berlainan, dan diharapkan para jemaah memeriksa poster hebahan di grup dan channel WhatsApp, Telegram atau Facebook Gema Nur Iman untuk maklumat yang tepat. Saya Adi Irma binti Sukir, moderator bertugas. Mohon maaf atas salah silap dan khilaf atas kelemahan dari pihak kami dalam mengendalikan, mengecarakan dan menganjurkan halakah-halakah ilmu di platform Gema Nur Iman ini. Saya dengan penuh rasa hormat, saya persilakan Al-Fadil Ustaz Ilian Aminin untuk menutup majlis kita dengan bacaan Ummul Quran dan Suratul As. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.